Saya nak buat cerita ni tuan-tuan. Cerita tentang dakwaan Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa Saifuddin Nasution pernah minta supaya pemilihan PKR dibatalkan. Okey, saya baca sebab saya terlibat direct dengan pemilihan PKR ni, jadi saya boleh cerita lah tuan-tuan. Alright, Hamzah, Saifuddin pernah minta saya batal keputusan pemilihan PKR. Menurut beliau, kejap. Okey. Bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin mendakwa Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution pernah memintanya membatalkan kesahan keputusan pemilihan PKR pada tahun lalu. Hamzah yang juga Setiausaha Agong PN mendakwa perkara itu berlaku tidak lama setelah Saifuddin tewas di tangan Rafizi untuk Jabatan Timbalan Presiden. Pada masa itu, saya jadi Menteri Dalam Negeri. PKR lawan sesama mereka. Rafizi lawan Saifuddin. Yang menang Rafizi jadi timbalan. Tak sampai seminggu, Saifuddin jumpa, jangan lupa, selepas kalah Hang mai jumpa saya. Hang bawa satu surat minta tolong batalkan keputusan pemilihan PKR. Surat ada dengan saya, jangan main-main, katanya. Hamzah membawa dakwaan itu dalam satu program di SIK Kedah untuk menunjukkan sokongan kepada Menteri Besar, sementara Muhammad Sanusi yang dihadapkan dengan dua tuduhan menghasut minggu ini. Pemilihan PKR dijalankan pada Jun tahun lalu. Pada tahun lalu juga PKR menangguh kongres tahunannya di mana pemenang pemilihan diumumkan secara rasmi bagi membolehkan MPP selesaikan beberapa isu berbangkit dalam pemilihan itu. Now, kalau kita tengok juga kenyataan Saifuddin membalas kenyataan daripada Hamzah ni. So Saifuddin menjawab, Saifuddin nafi dakwaan nak batal kemenangan Rafizi. Okey. Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution menafikan dakwaan bahawa dia telah meminta Hamzah yang ketika itu Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan keputusan pemilihan pucuk pimpinan PKR tahun lepas. Menteri Dalam Negeri berkata dia pernah bertemu Hamzah beberapa kali pada tahun lepas atas dasar pertemuan jawatan kuasa memorandum persamaan antara pembangkang dan wakil kerajaan di bawah pentadbiran Perdana Menteri. Bagaimanapun, Saifuddin menjelaskan bahawa dia telah meminta keputusan pemilihan PKR tidak sah adalah sekadar kenyataan politik Hamzah semata-mata. Sebaliknya, Saifuddin berkata jika dia mahu membatalkan keputusan pemilihan parti, dia boleh melakukannya dalam dua jawapannya kepada ROS apabila dia mengeluarkan dua surat tunjuk sebab kepada parti. Saya telah jawab 2 kali. Jika semua parti ini dibatalkan, saya tak payah jawab. Maka saya tak perlu jumpa menteri kalau saya nak batal parti. Itu cerita lain, kata Saifuddin. Surat-surat itu dikeluarkan setelah ROS menerima aduan daripada ahli parti mengenai pemilihan itu. Saifuddin berkata, Setiausaha Agong PKR dia telah membalas surat tersebut dalam tempoh 2 minggu dan berisiko menyebabkan parti itu dibatalkan pendaftarannya. Okey. Jadi kami address satu persatu seperti yang diminta oleh ROS. Jadi kalau dia nak katakan saya kalah dengan Rafizi, kemudian nak minta parti batal, saya tak payah jawab surat. Semudah itu saja jawabnya. Semasa pemilihan PKR yang Mei lalu, Rafizi telah menang pertandingan Timbalan Presiden menewaskan Saifuddin. Pada pemilihan Perikatan Nasional, Hamzah mendakwa seminggu lepas tu lah Saifuddin pergi berjumpa dengan beliau. Baik. Dia macam inilah pemilihan parti tu saya pun terlibat langsung kan. Dan antara sebab saya kena ambil tindakan disiplin pun sebab pemilihan parti itu jugalah. Okey, dia macam ni. Pada masa itu memang berlaku hangat jugalah pertandingan parti ni kat mana-mana pun, mana-mana parti, bukan kata PKR je, semua parti. Kalau pemilihan parti dia memang akan panas lah. So pada masa itu saya tim Rafizi Ramli. Rafizi Ramli malam ini dengan Yani live. Saya tim Rafizi Ramli. Saya ngaku memang awal saya ngaku kan. Saya bawa Rafizi daripada 2018 pun kita orang bawa Rafizi. Lepas tu lawan dengan Azmin. Dan Rafizi kalah. Walaupun Azmin guna pelbagai taktik dan duit dan sebagainya, kalah. Kemudian kalau ikut kiraan menang, tapi masa itu presiden kata tak payah kira menang lah. Okey, kita bagi dia menang. Pemilihan seterusnya iaitu pada tahun ni lah, tahun lepas lah, tahun 2023, tahun lepas. Mei tahun ni ke tahun lepas? Tak ingatlah. Saya pun dah lupa. Berlaku pertembungan yang sangat hebat. Pada waktu itu ada masalah dengan sistem lah. Memang ada pertikaian dan sebagainya. Itu ini. Okay, fine. Itu kita tak payah sebut dan tak payah sentuh. Benda dah berlalu. So setelah peristiwa itu, Hamzah Zainuddin mengatakan, Saifuddin pernah datang jumpa saya. Saya dengar ceramah tu tadi. Saifuddin pernah datang menjumpa saya. Minta batalkan pemilihan parti. Minta batalkan kemenangan. Dia kata, minta batalkan Parti Keadilan dan pemilihan Parti Keadilan. Kemudian Saifuddin kata, kalau saya nak batalkan pemilihan parti, saya tak perlu pergi, maksudnya tak perlu pergi jumpa Hamzah pun kalau nak batalkan parti, sebab dia pada masa itu Setiausaha Agong. Apa yang dia boleh buat? Dia tak payah reply surat daripada ROS. Batal lah parti PKR. Kalau dia nak batalkan parti PKR.
Itu jawapan Saifuddin. Dan kedua tuan-tuan, kenapa Hamzah tiba-tiba nak bawa cerita tu? Nak bawa cerita Saifuddin jumpa dia pemilihan parti PKR. Ya, kami dalam pemilihan parti, kami akui saya sendiri lawan Fahmi Fadzil. Kan? Kita akui kita different camp. Tapi dah habis pemilihan parti, dah habis lah. Bagi kami dalam Parti Keadilan Rakyat ni tuan-tuan, kami faham. Dalam pemilihan parti kita lawan betul-betul. Lawan sampai habis. Dah habis pemilihan parti, habislah. Dah habis lah. Saya kerjasama dengan Fahmi Fadzil, saya kerjasama dengan 2-3 orang yang lawan dengan kita orang. Dah kita kerjasama balik lah. Dah habis lah. Dah pemilihan parti, dah lah. Kita lawan musuh yang sama. Dalam pemilihan parti tu kita ada berbeza camp. Tapi habis pemilihan parti, datang pilihan raya, kita kerjasama. Kan? Itu sebenarnya yang kami nak bawa, bahawa kalau kita lawan betul-betul. Kalau kita kerja betul-betul. Dan itulah yang ditakuti oleh lawan kami. Yang ditakuti oleh lawan adalah orang seperti kami ni, tuan-tuan. Orang yang kita lawan, tapi lepas lawan kita boleh kerjasama, kita boleh setia. Bukan hipokrit. Ini bukan hipokrit. Tapi kalau kami dibagi satu tugasan, kami akan buat betul-betul. Kalau kami berpegang kepada satu perkara, kami akan buat betul-betul. Kita akan lawan. Habis kita lawan tu, dah habislah tugasan kita, dan kita kembali kepada kerja hakiki kita. Kita faham kerja hakiki kita pilihan raya. Memenangi parti politik. Meneruskan. Saya bagi contoh. Amir sendiri pun bukan tim saya. Amir pada awalnya bukan tim kami. Tapi bila dah habis pemilihan parti, dah lah habislah. Jadi kita kerjasama lah. Kita bentuk lah. Siapa nak jadi Amir jadi menteri besar ke lepas ni dengan pemilihan dan sebagainya, tak ada isu. Kita tak ada isu. Siapa-siapa jadi menteri besar pun, kalau bukan Amir pun, kita terima. Kan, kalau sekiranya di Negeri Sembilan, di orang kata apa, di Selangor, kita terima. Kita kena ada sikap terbuka macam tu, dan kita kena faham dekat mana battle kita. Now, soalan saya, kenapa Hamzah nak bawa isu ni, tuan-tuan? Sebab PN sekarang ni dia tak ada isu, dah tak ada modal. Dia duk tembak tak kena, tuan-tuan. Tak ada modal nak tembak. Sampai kat Iswardi Wan Saiful Wan Jan dalam ceramah sebut nama Iswardi. Apa ni Wan Saiful Wan Jan? Iswardi ni jawatan pun bukan jawatan bergaji, tuan-tuan. Tak ada gaji pun jawatan tu. Jawatan dalam parti, jawatan kecil je. Nama cegah, tak ada besar pun jawatan tu. Bukan jawatan macam Setiausaha Agung ke, Ketua Penerangan ke, tak ada. Kita ni Setiausaha Koordinasi ni, tuan-tuan. Jadi macam sekretari dalam NGO, itu je lah jawatan kita. Itu pun dia boleh sebut, tuan-tuan, sebab dia tak ada modal nak tembak kita dah. Dia orang dah tak ada modal nak pergi tembak kita. Dia tak ada modal, dah tak ada benda dia boleh cakap dah. So dia bawa cerita Saifuddin itu, bawa cerita macam ni, bawa cerita macam tu, dia macam-macam lah. Dia bawa sebab dia dah tak ada modal nak pergi tembak kita. Kenapa, tuan-tuan? Saya bagi satu contoh yang baru ini berlaku. Okay, kita buat cerita tentang Felda. Felda ni, tuan-tuan, tadi ada orang WhatsApp dalam TikTok lah, dia basis kan. Kenapa tutup akaun komen Felda, dia kata kan. Kalau berani buka lah. Saya kata okey, kalau you nak berbahas, kita bahas sekarang lah. Kalau tak pun naik atas live saya, kita bahas dalam live saya tentang Felda. Felda ni, tuan-tuan, benda mudah, tetapi mereka tak nak faham. Bila saya tanya dia, soalan simple je soalan saya tadi. Baik, kalau lepas hapus hutang Felda, apa mekanisme kerajaan nak bantu Felda? Dah habis hutang ni. Oh, ada lah nanti mekanisme nak suka hati dia lah, macam mana tentu. Yalah, apa mekanismenya? Itu kerajaan nanti tentu. Yalah, itu kerajaan. Takkan Muhyiddin Yassin tak bagi tahu kamu? Takkan hapus tak ada mekanisme. Dah hapus mesti ada mekanisme. Dalam masa yang sama, saya hari ini keluar kenyataan Maiden juga. So, orang yang biasa juga, orang yang berniaga. So, dia menyatakan demikian. Pengarah urusan Maiden, Muhammad Holding Sdn Bhd Maiden, Datuk Dr. Amir Ali Maiden menjangkakan sekira berlaku kenaikan harga barang pada Ogos ini, ia hanya membabitkan kenaikan sekitar 1 hingga 2% saja dan bukan sehingga 20% seperti yang pernah diramalkan sebelum ini. Beliau berkata kenaikan secara mendadak itu tidak akan berlaku berikutan kadar ringgit yang kini berada pada tahap baik dan trend itu dijangka terus mengukuh berdasarkan kepada pergerakan terkini. Sekarang dalam 2-3 hari ini US dollar turun balik kepada 4.53 sehingga 4.54. Jadi saya boleh kata 100%. Harga tidak akan naik 20% pada bulan Ogos ini. Kalau saya nak kata semua barang tidak naik, saya tidak pasti. Tapi kalau naik pun di antara 2 hingga 3% sahaja katanya. Beliau berkata kenaikan harga barang juga bergantung
kepada pelbagai faktor antaranya inflasi, permintaan dan penawaran selain kadar ringgit. Sebelum ini, beliau dan beberapa pakar ekonomi menyatakan harga barang pengguna dijangka meningkat. Ada yang meramalkan sehingga 20% menjelang Oktober ini, bukan Ogos, Oktober ini, berikutan peningkatan kos operasi perniagaan di Malaysia selain inflasi import. Peningkatan kos itu dikatakan ekoran kemusatan nilai ringgit berbanding USD sehingga mendorong berlaku inflasi import pada kadar tinggi. Sementara itu, Amir turut mencadarkan agar kerajaan meneliti kembali mekanisme pemberian subsidi pukal ke subsidi bersasar menerusi pemberian tunai bulanan untuk golongan B40. Okey. So kalau kita tengok daripada segi harga ringgit tuan-tuan, pada hari ini pun telah mengukuh iaitu pada harga RM4.56. Harga ringgit telah mengukuh ke RM4.56 pada hari ini, berbanding dengan kita kira kalau kita ambil 5 hari, paling tinggi peak hari itu adalah RM4.59 kalau dalam tempoh 5 hari, tapi kalau tempoh 1 bulan paling tinggi hari itu RM4.66. Macam mana kalau kita tengok dalam chart inilah RM4.66, maka telah menurun sekarang ini kepada daripada 66, 67 lah paling tinggi, 67, 68 paling tinggi. 68 sekarang ini turun sehingga 454, paling rendah 453. So 68 lebih daripada 10 sen telah turun per 10 sen USD. Jadi kita nampak peningkatan yang semakin baik daripada ringgit Malaysia dan kita harapkan perkara itu mengukuh. Dia cuma kita jangan US sekarang ni dia ada buat satu polisi baru yang gila-gila. Kalau dia buat, maka akan ada kemungkinan dia akan naik balik. Akan ada kemungkinan dia akan naik balik. Baik.